Okey, kita tengok beberapa soalan kertas 1. Dia patut bulatan duduk sekali dengan modul ni, tapi kita dah bincang bulatan itu, jadi saya ada skip lah bulatan itu. Jadi first kali kita akan mulakan dengan topik pertama ini adalah poligon. Poligon dan dengan apa ni? Garis selari kan? Garis selari. Oh, dakwah saya nak habis. Lama. Nanti saya refill lah. Okey. Nombor 1, kita tengok cerita dia. Yang ini favourite lah, tak ada masalah. Soalan senang ni sebenarnya. Objektif je. Tarik, dia bagi gambar lebih kurang macam ni. Ada kat sini pentagon A, B, C, D, E, F, G. Yang ni kamu mesti dah cakap kan, tengok. Kena ingat simple je. 75 pula. 74. Beberapa benda yang penting dia. Yang pertama sekali dalam poligon. Basic dia lah dalam poligon. Okey. Jumlah sudut pedalaman dalam poligon. Ini yang penting sekali lah. Paling basic kita apa? Segitiga. Segitiga jumlah dia 180. Setiap kali penyekatan segi dia akan tambah 180. Segi 4 dia akan jadi 360. Lepas 4, 5. 5 adalah pentagon. Pentagon 540. Heksagon 720. Kemudian setiap kali naik ni favorite lah 3 sampai 6. Ini saja yang selalu ditanya. Ada yang lain juga tapi ini yang favorite. Okey. Kemudian jumlah sudut ni tu lagi saya tambah aja. Kalau jumlah sudut peluaran. Dia sentiasa sama untuk semua poligon 360 darjah saja. Jadi untuk soalan ni dia minta apa? Cari nilai X. Jadi kat sini dia bagi tahu itu adalah pentagon sekata. Okey, bila pentagon sekata kalau kamu ingat 540 bahagi 5 pun boleh 540 bahagi 5 kita terus akan dapat kat situ 72 72 pula bagi. Tu orang luar. Okey, 108. Sini 108, sini 108, sini 108, sini pun 108 untuk pentagon. Okey. Jadi bila kita tengok kat sini, kemudian gambar kita telah bertukar menjadi apa? Segi 4. Sudut kita dah ambil nak cari X, kita akan guna yang besar ni pula. Segi 4 yang besar ni. Okey, segi 4 yang besar 1 2 3 4. Jumlah dia 360 sama dengan X campur dengan 74 campur dengan 108 campur 108. Kamu ambil kalkulator, kamu tolak saja, dapatlah cari X dia. Okey, berapa jawapan X ni? 420. 290. Jadi kita dapat X sama dengan 70. Dapat? Boleh? Boleh cikgu. Boleh Okey. Yang ni senang lah Sapuan. Ini kacang lah Sapuan. Yang lain boleh? Siapa dah ada ni? Nick tak ada Nick. Oh Nick tak ada hari ni. Hussein, Fazila, Ishraq. Uzma pun masuk. Okey. Terus nombor 1 kan. Kita terus pergi dekat nombor 2. Jadi kat sini kita guna yang mana? Kita guna ada 2 benda. Yang pertama segi 4 kita guna tadi. Pentagon pun ada kita guna. Okey. Terus kita tengok soalan yang kedua pula. Buka terus. Nombor 2. Okey. Nombor 2 ni pun senang juga. Poligon ni antara soalan objektif yang kamu bolehlah score target betul kan. Okey. Tengok nombor 2. Gambar dia ini adalah heksagon 6. Heksagon. Lepas tu dia ada bagi ni perentas.
Perentas. Kemudian ni sudut luar dia. Sudut luar dia R. Okey, soalan dia. Dalam rajah 1, A, B, C, D, E, F adalah sebuah heksagon. Bila heksagon maksudnya tadi apa? Kalau segitiga, segi empat, pentagon tadi 108 dia punya sudut pedalaman. Heksagon 120 dia punya sudut pedalaman. 120, 760 bahagi 6. Kita akan dapat kat sini 120, sini 120, sini 120, sini pun 120 ni kecil. Ni pun 120. Okey, sini pun 120. Cuma bila ada perentas macam ni, dia senang. Untuk heksagon senang sebab perentas ni dia akan jadi 90 darjah. Sini pun 90 darjah, nampak? Bila jadi 90 darjah kat sini, sini akan jadi apa? 30. 30. Macam mana 30? Kamu boleh gunakan apa? Salah satunya kita boleh gunakan semua ni apa? 120. 120 tolak 90 dapat 30. Okey, jadi boleh dapat yang kat luar R sebab garis lurus adalah 180. Jadi R sama dengan 180 tolak dengan 30. Dapatlah R kita 150 darjah. Okey, jadi kalau kamu hafal senang. Segitiga, sudut pedalaman dia apa? 60. Segi empat, 90. Pentagon, 108. Heksagon, 120. Okey, tengok seterusnya. Boleh Kau tak faham bagi tahu soalan nombor 2. Senang nombor 2 ni. Nombor 3 pula. Tengok nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3, dia melibatkan apa? Garis selari pula. Garis selari saya padam ni. Poligon dah. Nanti kalau kita jumpa ada lagi soalan poligon ni, kita tengok balik Okey, garis selari. Nombor 3. Dia ada bagi M. M terbalik ni. Okey, gitu. Sini dia bagi tahu selari ada R, S, T, V, U. Sini ada X, sini ada 62. Dekat sini ada 260. Ini pun senang soalan ni Okey, cari nilai X. Okey, saya tunjuk dua cara Cara asas dia adalah dengan menggunakan teknik potong. Panggil teknik potong. Ini asas Kita ada shortcut nanti kita buat formula tengok. Teknik potong macam ni. Kalau ada dua garis selari, okey, tiba-tiba ada bengkok kat dalam. Tak kisahlah bengkok macam mana pun. Macam ni lah soalan ni. Bengkok. Sama ada bengkok ke dalam, bengkok keluar, tak kisah bengkok macam mana. Ke mana bengkok dia kita tak peduli. Apa kita buat? Kamu kena potong tengah-tengah ni. Macam tu. Bila kamu potong, dia akan jadi apa? Sini A, sudut dia, sini pun akan jadi A. Sebab apa? Zigzag. Nampak? Kalau sini B, sini pun akan jadi B. Nampak? Jadi apa kesimpulan kita kat sini? Daripada benda kita buat, kita potong ni, kesimpulan kita adalah ni campur ni dapat ni. Macam tu. Okay? Tapi kalau kamu hafal ni campur ni dapat ni, kadang-kadang kamu lupa. Cara dia pengingat potong. Jumpa potong. Macam mana kita potong? Contoh macam ni, potong. Saya potong. Bila saya potong, sebelum letak apa? Sini saya akan letak 62. Nampak? Sini saya boleh letak apa? X. Jadi dah boleh cari X. Sebab apa? Tengah-tengah ni 360. Bulatan penuh 360. Jadi X sama dengan 360 tolak 260 tolak dengan 62. Okey. Dapatlah jawapan kita 38 darjah. Okey. Macam tu. Boleh faham kena ingat ni. Potong je. Jumpa garis selari ada 3 potong. Ada kadang-kadang dia boleh buat apa? Dia boleh buat lagi 2, potong semua. Dia boleh tambah. Okey, dalam SPM saya tak nak jumpa lagi dia tambah, tapi dia boleh buat benda ni. Sit. Gitu dia buat. Tak ada masalah, kita buat je. Kita potong supaya dia jadi garis selari.
Itu cara dia kan. Okey. Dia buatlah macam mana pun. Kadang-kadang dia trik lah. Saja nak tipu kamu. Kamu kena ingat ni teknik dia. Nama apa? Kita potong. Okey. Itu nombor 3. Jawapan kita kat situ A kan. Okay. Kita pergi terus nombor 4. Boleh Boleh faham Boleh cikgu. Boleh. Okey. Isyraq dah tulis Rumi tulis Jawi dah. Nombor 4. Kita tengok nombor 4, dia hati-hati sikit perkataan dia. Dia punya maklumat tengok. Nombor 4 ni dia bagi soalan dia gambar macam tadi, lebih kurang lagi gambar. Macam gambar apa? Pentagon. Macam gambar pentagon tadi kan. Connect. Okey. Dia bagi kotak 90 darjah. Sini 115. Sini X tambah 18 darjah. Sini X. Sini 53. Okey. Boleh cari nilai X. Dia bagi pentagon. Tapi dia ini bukan pentagon sekata. Bila bukan pentagon sekata, kita tak boleh letaklah sudut dia terus 108. Jadi kita kena ambil jumlah. Okey, cara dia. Kalau ramai orang dekat dalam, kan, kita kena kira semua kat dalam. Contoh macam soalan ni kat dalam, ni kat dalam, ni kat dalam, ni kat dalam, ni kat luar. Nampak? Bila dia kat luar tak boleh cerita dia tak boleh. Kau tak boleh. Kita kena masukkan ke dalam dulu. Jadi macam mana masuk ke dalam? Kita gunakan 180 tolak saja dengan 53. Kan? Kita akan dapat berapa? 117. Dapat. Ni kat dalam. Bila dia duduk kat dalam, baru kita boleh guna tadi apa? Jumlah sudut pedalaman. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya apa? 540. 540. Ingat tu senang. 540. Ini selalu dia tanya pentagonnya. Jadi jumlah semua adalah 540. Melibatkan apa kita ada? Ada berapa X? 1, 2. Nombor semua ada 117 campur 115 campur 90 campur 18. Dia yang selalu lupa buat ni 90 dia lupa. Dia jaga. Okey, ambil kalkulator, terus ambil ni. Tolak bahagi 2. Ambil kalkulator. Cuba. Mana kalkulator saya? .540 tolak dengan 117. Tolak dengan 115. Tolak dengan 90. Tolak dengan 18. Sama dengan 200. 200 bahagi 2, kita dapatlah X sama dengan 100. Pakai kalkulator je. Terus saja. Soalan yang mudah. Kalkulator je. Okey. Dapat jawapan D. 100. Okey. Jadi soalan kalau jumpa antara soalan apa? Poligon dengan garis lari. Itu sepatutnya kamu dah boleh jadikan dia sebagai makanan kamu lah. Kan? Makanan ni kita panggil dia breakfast. Breakfast maksudnya antara soalan yang kita jawab dulu mula-mula. Okey? Pergi terus soalan. Cikgu. Ya. 117 kenapa 117 bukan 127? Saya 127 127 cikgu. Salah kira Jawapan dia 90 kan? Oh sini 127. Tolak salah. 127. Okey. 127. Jadi kalau 127 dia larilah jawapan kita apa? Kamu kira dapat apa? 90 ke 95? 95 cikgu. 95. Okey, betulkan. Sorry. Salah pula. Siapkan 17. 127. Salah tolak. Okey. Masih siapkan? Macam mana saya tekan kalkulator? Oh, yang ni saya tak tekan kalkulator tadi. Okey. Nombor 5. Terus. Kita tengok nombor 5. Wow. Okey. Tengok tu dulu. Kejap. Gambar dia. Nombor 5. Soalan melibat apa? Garis selari. Jom tengok. Garis selari.
Nombor 5. Okey, ada garis lari ada 2 je. 1 ada 2 je. Garis lari kan. Iaitu melibatkan A, B selari dengan CD. Garis lari kan. Kemudian yang ini dia pergi dekat F. F. Yang ini dia pergi dekat E. Dua-dua ni kita panggil dia perentas. Perentas. Sebab dia berentasi garis selari kan, berentasi. Jadi sudut dia kat sini X. Kat sini 32. Kemudian kat sini 45 darjah. Okey. Sini Y pula. Soalan nak apa? Cari nilai X dan nilai Y. Kita tengok dulu kan apa cerita dia. First kita tengok nombor yang diberikan dan garis lari. Okay, kita tengok garis lari dia. Ini garis lari. Kamu boleh highlight garis lari. Okey. Kemudian kita tengok apa kaitan dia. 45 dulu. Kan 45 kita boleh buat macam-macam. Kita boleh pergi keliling lah. Sini 135. Sini 45. Sini 135 balik. Ada pusing. Okey, jadi kat sini kita akan nampak X kita dapat dulu zigzag. Sing. Sing. Ni zigzag. Jadi X adalah sama dengan 45 darjah. Okey, itu X. Kan? Y macam mana? Y dia pakai ni pula zigzag juga. Ni naik Z. Paling favorite dalam topik ni adalah zigzag je. Kan? Sudut selang-seli. Jadi Y sama dengan apa? Jumlah semua ni. Jadi Y kita adalah sama dengan 77. Jadi jawapan kita X 45, Y 77. Jadi key dia kat mana ni? Permulaan dia. Pergi sini. Ini kita panggil dia sudut bertentang bucu. Okey. Ini sudut bersebelahan 180. Bertentang bucu sama. Bersebelahan 180. Itu nama. Jadi kalau masuk universiti belajar bahasa Inggeris pula sudah opposite angle. Kan? Yang ni saya tak tahu nama dia. Okey. Kita tengok itu soalan nombor 5. 2 kali kita pakai zigzag, bertentang bucu sekali, bersebelah sekali. Nombor 6. Nombor 6 tak kan? Soalan nombor 6, dia bagi gambar ada garis lari juga. Garis lari ada 1. Ni dia pendek sikit. Garis lari. Sini ditarik ke sini. Panjangkan. Sini akan jadi 95. Bengkok. Tarik naik. Okey. 80. Q. P. Tak ada. Okey. Huruf dia S, T, U, V, W, X. Okey, soalan dia. Rajah 6 menunjukkan sebuah pentagon TUVWX STU dan XW adalah garis selari. Okey, dia ada garis lari. Kita tengok ada penari kita tengok perentas dia, okey. Cari nilai P dan Q. Okay, bila kita tengok garis lari, kita kena tengok garis lari tu dulu. Panjangkan boleh, tak apa. Tak masalah. Ni garis lari dengan ini. Dia dengan ni je. Okay. Dia ada satu perentas. Ini namanya perentas. Bila ada perentas, baru boleh kita apply formula untuk garis lari. Contoh, sini kita boleh apply zigzag. Automatik sini akan jadi 95. Jadi 95 yang dia bagi telah digunakan. Okay. Yang belum digunakan adalah apa? 90. Okay. 90 belum digunakan. Tapi tak pakai pun. Kenapa kita tak pakai? Sebab dia nak P tambah Q. Jadi, macam biasa, semua orang duduk kat dalam. Kat dalam. Mamat ni tak ada. Kita masukkan dia ke dalam. Ini saya salah kira gini. 85. Betul? 85? Okay. Dia dapat ni. Baru kita kira. Ada berapa
poligon kita kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sudut pedalaman. Kalau 5 sudut pedalaman maksudnya jumlah dia sama dengan sudut pedalaman pentagon, iaitu 540 sama dengan P campur Q, nampak? Campur 80 campur 85 campur 95. Okey? Jangan kamu cari P saja dengan Q saja, pakai tak jumpa lah. Sebab tu soalan dia tak tanya P berapa, Q berapa, dia tanya P tambah Q. Ada sebab tu dia tanya. Jadi macam ni kita nak cari apa? P tambah Q je. Ambil 540, tolak, dapatlah jawapan kita untuk P tambah Q. Okey, cuba tekan, tolong tekan. Berapa dapat jawapan? 280. 280. P tambah Q sama dengan 280. Okey. Jangan pergi cari P berapa, Q berapa, tak jumpa. Petua dia kita guna apa yang kita nampak. Bila dia bagi garis lari mesti digunakan. Okey. Dan setiap nombor-nombor dia bagi ni dalam mat biasanya semua dia guna. Dia akan guna semua. Jadi kita boleh tengok ni guna kat mana, ni guna kat mana, ni guna kat mana. Kita nampak. Okey. Kemudian petua yang ketiga yang saya bagi ni, kalau ramai duduk kat dalam, majoriti kat dalam, semua kena duduk dalam. Kamu mungkin akan jumpa soalan ramai kat luar. Kalau ramai kat luar, semua kena pergi keluar. Okey. Itu antara petua-petua untuk jawab soalan poligon dan garis selari. Nombor 6 kan. Okey. Teruskan. Dah habis dah. Kita masuk bab baru tingkatan 4 kamu, teori graf. Kan? Teori graf. Jom. Poligon guys, saya dah check. Dan bab yang kedua ni saya buat revision lebih kurang lah kan. Jadi kurang-kurangnya kamu ada apa? Hint sikit lah nak jawab. Kan? Kalau kamu buat latihan nanti, kalau kamu sangkut, kamu boleh tanya. Okay? Kadang-kadang kamu tak tahu langsung, kamu segan nak tanya saya. Saya paling suka kalau kamu tanya saya, cikgu betul tak saya buat ni? Itu saya suka. Senang, saya check. Okay? Mana soalan ni? Teori graf. Okey, kita tengok teori graf. Nombor 1, teori graf. Wow, gambar ni. Teori graf. Okey, nombor 1 kat sini. Oh, dia punya gambar ada kotak. Ada silang. Ada bulat. Bulat. Ni. Kemudian ada macam ni. Ada lengkung. Ada titik ni. Okey. Tentukan darjah bagi setiap rangkaian yang diberikan. Okey, tengok kat sini cerita dia senang aje. Tentukan darjah bagi setiap rangkaian yang diberikan. Rangkaian kita ni bucu-bucu kita. Itu bucu kita. Semua combine jadilah rangkaian. Okey. Rangkaian dia mesti ada sekurang-kurangnya lebih daripada satu titik ataupun satu bucu. Maksud paling common mesti ada 2. Kalau duduk seorang-seorang itu bukan rangkaian. Ini rangkaian lah. Okey. Jadi kat sini ni kita panggil dia gelung. Ini kita panggil dia gelung. Yang ini kita panggil dia berbilang tepi. Ini ada 2. Nampak tepi ni ada 2. Berbilang tepi. Okey. Kalau dia kira darjah, kamu boleh buat setiap satu. Contoh kat sini. Gelung saja 2 darjah. Okey, tepi-tepi satu-satu. Jadi dekat sini ada 4. Boleh tulis macam tu. Okey, yang ini tak ada gelung, maksudnya dia 1 1 1 1. Yang ini 1 1 1 1 1. Yang ini 1 1 1. Betul. Salah tulis nanti kan. Sini 1 1 1 1. Sini 1 1. Gelung saja ada 2. Okey, jadi jawapan kita kena ada 4. Dia mula kat mana ni? Dia mula kat mana? Dia mula 4. Kemudian 4. Saya tulis Kita ada 4. Kemudian saya pergi sini 4 juga. Kemudian pergi sini 5. Tak apa, susunan tak penting, nanti kita check je. Bawah ada 2. Kemudian sana ada 4. Naik atas 5.
kita kena ada 4 ada 3. 4 ada 3. A salah B. Okey. B tak ada 5 salah. C. Jawapan kita adalah 3 tak ada. C. 3 tak ada. Maksudnya 4 ada 3, 5 ada 2, 2 1. D. Check Itu cara dia. Ni darjah. Darjah maksudnya di satu titik tu berapa tepi yang pergi kat dia. Itu maksud darjah. Okey? Boleh? Ingat lagi ke? Topik ni topik tingkatan 4. Boleh faham Saya jalan terus boleh? Nombor 2 kan? Kita tengok. Boleh. Ya, senang ni. Topik ni dia senang tapi sebab lupa. Sebab benda dia ramai yang lupa teori graf. Jadi kalau kamu kena ingatlah sebab topik ni memang boleh tolong. Hari ni yang saya senaraikan adalah sebenarnya contoh-contoh soalan-soalan yang memang boleh tolong. Selain daripada yang mudahlah algebra yang mana boleh buat tu. Yang ni semua topik yang ada gambar rajah. Nombor 2. Dah macam rumah gambar ni. Ni. Kecil-kecil dulu lukis rumah macam ni Rumah. Sup. Okey, gelong lah tu. Okey. Rajah 3 menunjukkan satu graf tak terarah dengan 5 bucu. Tentukan apa tu? Ni kemudian dia kata D V. Tentukan okey. Saya pun tak pernah jumpa simbol ni. Jumlah darjah lah kan cikgu. Selalunya dia ditulis dalam bentuk macam ni. Kalau jumlah darjah dia bilangan untuk V, bilangan untuk E. E, V, bilangan untuk D. Kan? Biasanya kalau dia nak jumlah, dia jumlah. Tiba-tiba dia D dengan V. So dia kata saya tak nak jumpa D dengan V. Salah type ke apa ni? Kan? Okey. Saya rasa mungkin dia nak jumlah darjah lah. Jumlah darjah kan? Jumlah darjah. Ni mungkin salah sikit lah. Salah type ni. Jumlah darjah sepatutnya jumlah darjah dia ni. Ni jumlah darjah. D dengan V keluar kacau. Kan? Sebab simbol dia, ini simbol jumlah. Ini simbol bilangan. Bilangan. Ni bilangan V vertices. Vertices ini tepi. Bukan. Tepi pula. Bucu sebelah you. Bucu. Ni ace. Ace tepi. Tepi ni degree. Darjah. Okay, kalau ada titik, ni titik, sambung titik. Ini kita panggil dia bucu. Ini pun bucu. Okey. Yang ini tepi. Darjah adalah bilangan tepi yang sambung ke bucu. Itu darjah. Okey. Untuk formula mudah untuk bilangan darjah kan. Kalau kamu dia nak contoh saya nak bilangan darjah, contoh jumlah darjah D dia sama dengan 2 kali bilangan tepi. 2 kali bilangan tepi, tak payah kira satu-satu. 2 kali bilangan tepi. Contoh kat sini soalan ni saya akan ambil tepi dia 1, 2, berapa garisan ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebab semua ada 9 garisan. 9 garisan maksudnya 9 tepi. Okey? Bila 9 tepi, berapa darjah semua? Jumlah darjah. Jumlah darjah adalah 2 kali 9. Sama dengan 18. Dia tak payah kira satu-satu. Okay? Kalau kamu kira satu-satu, boleh juga. Tapi kena campur pula tu cerita. Ni formula ni kena ambil. Kan? Darjah sama dengan 2 kali tepi. Buatlah macam mana pun. Okay? Kalau kira satu-satu, sini ada apa? 2, 1, 1. 1, 1.
1 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 1. Campur semua. Okey, 4 4 4 16 18 sama. Nampak? Itu kita panggil dia jumlah bilangan darjah. Tu simbol tu mungkin ada simbol tu. Betul sigma dv. Mungkin ni baru first time dah jumpa simbol macam ni. Sebab tu dia kata saya tak pernah jumpa. Biasanya macam ni. Dia punya numbers, total numbers of vertices. Total numbers of edges. Total number of degrees. Okay. Mungkin salah type ni, kamu betulkan sikit. Itu soalan nombor 2. Ataupun mungkin pengetahuan saya kurang kat sini. Mungkin simbol tu untuk sama ditulis untuk ni. Jadi kita anggap benda tu adalah jumlah darjah lah. Okay. Nombor 2. Boleh faham tak ni? Hafal formula ni Bilangan darjah sama dengan 2 kali bilangan tepi. Senang. Oh, dia suruh V ke cikgu? Bucu. Soalan bucu tu saya rasa soalan ni salah tulis tu. Salah tulis. Okey, kalau bucu senang 5 titik kira titik aja bucu. Kan? Bucu dia suruh kira titik je. Nak buat apa garis ni? Soalnya dia nak kamu guna ni formula ni. Misalnya soalan ni. Okey? Bucu kalau dia tanya tak sono Syad, atas dia beritahu dah. Rajah 3 menunjukkan satu graf tak arah dengan 5 bucu. Dia tanya bilangan bucu belah bucu. Kan? Belajar apa jawab 5 cikgu? Senang. Tak ci Okey. Mungkin saya rasa soalan tu mungkin dia nak ni lah. Saya pun tak check tadi Okey, nombor 3. Nombor 3. Nombor 3 ni jawapan ABC dia panjang. Okey. Padam sekejap. Nombor 3 kat sini mana soalan saya? Saya kitab besar ni. Okey, nombor 3 kita tengok. Dia ada bagi gambar macam ni, ada lengkung berbilang tepi kat situ. Kemudian ada cross. Ni ada point. Ada point. Point ni semua adalah bucu. V, U, W, X, T. Okey, apa soalan dia? Rajah 4 menunjukkan sebuah rangkaian. Okey. Antara berikut manakah bukan subgraf? Bukan subgraf. Okey, apa maksud subgraf? Subgraf adalah sebahagian daripada graf. Sebahagian daripada graf. Jadi maksudnya kena perhatikan betul-betul. Bentuk kena sama, huruf pun kena sama. Bentuk kena sama, huruf pun kena sama. Kalau soalan biasanya ada pemberat. Pemberat ni macam ni. Kalau tadi saya dah cerita ni, 2 ekor ni, saya letak seekor lagi. Okay. Ini A, B, C. Tadi saya dah cerita kamu, A, B, C ni bucu. Okay. Garisan ni tepi. Dia letak kat atas garisan ni ada benda. Contoh saya letak huruf, saya letak kat sini 6, 5, 4. Benda ni dia panggil pemberat. Jadi graf ni adalah graf berpemberat. Saya letak anak panah pula. Terus jadi apa? Graf terarah. Berpemberat. Ni nama pemberat. Kalau ada anak panah, graf terarah. Sebab ada soalan tanya soalan simple tu. ABC. Mana satu graf terarah? Berpemberat. Dia bagi graf-graf tu. Macam soalan ni. Soalan dia minta subgraf. Jadi kita tengok satu-satu. A yang mana adalah sebahagian daripada graf ni. Kita tengok A dulu. A, betul ke? Kita cek T, U, W, V, ada garis. Ada garis. Bukan A salah. A ada garis. Tiba-tiba ada garis. Sebahagian bergraf. Dia tak boleh tambah. Kurang boleh. Di sebahagian maksudnya kurang boleh. Lebih tak boleh. A salah. Okay. B. B kita tengok. Ni. Ada sini. Ada sini. Ada sini. Ada sini. Wow. Cantik. B betul. B pun betul. Jadi kita cek tak apa. B betul. Dia nak apa? Bukan. Jadi jawapan kita dah A lah. Tak apa. B betul. Kita cek. C betul. C betul. Ni sebahagian.
C. Tengok. D pun boleh juga. Dia naik sini, naik sini, naik sini, turun. Ini maksudnya yang bukan mana A sebab dia ada tambah garis. Dia kurang. Subgraf dia mesti kurang daripada yang asal. Dia tak boleh lebih. Okey. Sebab tu saya kata soalan topik ni memang boleh tolong kamu lah jawab. Objektif memang senang-senang lah boleh jawab soalan. Topik apa? Teori graf. Kertas 2 dia pun best. Banyak markah. Kan yang mana dah lupa pergi tengok lah tolong. Pergi tengok balik topik ni. Okey. Nombor 4. Nombor 4 kat sini dia minta apa pula? Ada satu gambar. Sini ada kotak. Kemudian sini ada ni. Okey, gitu. Kemudian dia kata apa? Antara berikut, yang manakah bukan pokok berdasarkan graf tersebut? Okey. Pokok ni, pokok. Pokok adalah merupakan subgraf. Subgraf yang mana syarat dia tak boleh ada, kita panggil dia cycle. Kan? Tak boleh, tulislah tak boleh. Tak boleh ada cycle. Dia tak boleh ada yang boleh patah balik. Tak boleh. Kemudian, dia kena apa? Sambung semua semua bucu. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, A. A, tengok. Bagi kat mana? A. Ni. Jawapan dia ni. Ni. Nampak A Okey. Tengok. Sambung semua titik tak? Dia sambung semua. Ni sambung dengan ni, sambung dengan ni, sambung dengan ni, sambung dengan ni, sambung semua. Syarat. Sambung semua cantik. Ada cycle tak? Tak ada. Mana ada cycle dia tak patah balik. Jawapan kita A adalah pokok. A adalah pokok. Okey. B pula. B saya tarik sini. Buat kat sini Okey, ini jawapan B. Okey, jawapan B pun sama nampak. Cuba check tu. Ni cukup tak 5? Semua Okey, cukup. Adakah semua bersambung betul? Ni sambung, semua bersambung. Dia tak ada seorang tak ada. Kalau tak cukup tak boleh. Tiba-tiba dia buat macam ni. Ini bukan pokok dia. Sebab apa? Ada satu titik dia tak sambung. Salah. Pokok mesti subgraf, sambung semua bucu, tak boleh ada cycle. Ini pun subgraf. B pun subgraf. Okay. C. Cuba tengok C. C kan? C kat sini, dia buat macam mana? Sini, naik macam ni, naik macam ni. Ni C. Tengok. Yang ni pun sama nampak. Ada 5 bucu. 5 semua bersambung. Okey. Graf ni pula adalah sebahagian daripada graf ni. Subgraf. Ni subgraf. Sambung semua. Dan tak ada cycle. Okey. Jadi jawapan kita banyak D. Nampak sangatlah D tu. Kat mana kesalahan D? Kenapa dia tak boleh jadi pokok? Ni nampak segitiga ni. Segitiga ni nampak. Dia berlaku satu cycle. Ni nampak. Dia pusing. Rotate kat sini. Ni tak boleh. Jadi ini bukan pokok. Pokok syarat dia yang pertama mesti merupakan subgraf. Kedua, tak boleh ada cycle. Ketiga, mesti sambung semua. Okey, itu cerita pasal pokok. Kan? Kita pergi nombor 5 pula. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 pada menunggu. Nombor 5 kat sini gambar dia serupa rumah juga serupa rumah juga macam tarik ni ada gelung ada berbilang tepi. Okey. A E B C D. Okey, soalan dia. Rajah 7 menunjukkan satu rangkaian. Hitung darjah bagi bucu E. Alamak senang je dia minta situ je. E
Yang ini tadi saya dah ajar kamu ni apa? Di 2, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. Betul eh? Jadi semua ada 7. Darjah dia adalah 7. Gelung 2 darjah. Okey. Nombor 6 terus. Ini mudah lah. Nombor 6 terus. Okay, nombor 6 nampak dia? Nombor 6 tu dia ada graf berpemberat. Graf berpemberat. Dia buat garis sini. Ni, sini. Sini. Sini ada pergi tengah. Tarik, tarik, tarik. Ada P, Q, R kat mana? Kat tengah. R, S, T, S, T sini, U. Okey. Pemberat dia 5, 3, 6. Tak ada. 1, 2, 7, 3, 2. Okey. Darjah 7 menunjukkan satu graf berpemberat. Pemberat itu adalah mewakili masa dalam minit. Ni. Minit. Masa dalam minit. Okey. Untuk cari masa terpendek dalam minit untuk bergerak dari P ke U. Dia nak dari P nak pergi ke U. Mula dari P Jadi kita boleh ambil yang terpendek. Saya rasa kita try first kali P terpendek kalau dia ikut 3. Jadi dia akan pergi ke R dulu. Kemudian sampai ke R nak pergi ke U. Dan ini 7 dia tak ikut 7. Dia ikut jalan yang pendek. Ni berapa? 5. Okey. Jadi dia tak ikut sini, dia ikut sini sebab ni pendek. Dia bila sampai simpang ni dia akan pilih simpang mana pendek. Dia akan pilih 2. Jadi tadi apa? 3, 2. R akan pergi ke S. S baru pergi dekat U. U, S ni je lah. Dia dapat jawapan kita 3. Okey. Itu satu jalan. Nanti kita test okey. Ada jalan lain ke yang boleh potong? Tak ada dah. Saya rasa tak ada dah kot. Ni 3, 3, 2. Maksud jawapan kita akan dapat 8 minit. Kalau dia ikut sini. Cikgu tu ada yang berdapat 7. Oh ya, ikut sini kan? Okay. Baik saya cek. Sini. Kalau pergi T. Kemudian pergi U. T 5 je. TU 2. Ini pendek lagi. 7. Betul Saban? Ni 7. Yang ini 9. 10. Tak ada dah. Jadi jawapan kita paling pendek adalah 5, 2, 7. Iaitu A. Okey. Itu kita kira laluan lah. Macam tu kena test satu-satu tengok. Okay. Soalan seterusnya. Nombor 7. Ni ada arah pula. Graf yang ada arah. Satu rangkaian. Okey. Sepadam ni. Yang tadi soalan jarak tu kadang-kadang dia ada arah. Kalau ada arah kena ingat kena ikut anak panah dia. Itu macam soalan ni ada ni. Gini. Sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. A. B. C. D. Okey, soalan dia. Darjah 6 menunjukkan satu rangkaian. Nyatakan darjah bagi bucu C. Darjah bagi bucu C. Dia minta darjah. Sama cerita, tak ada masalah. Darjah kita adalah 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1. Sekejap. Keluar tak boleh. Keluar tak boleh. Masuk je. Okey, jawapan kita kat sini adalah 4. Sorry darjah keluar tak boleh.
Masuk je. Kan? Yang masuk je. Kalau tak ada anak panah tak apa. Kalau ada anak panah ni kena tengok darjah adalah degree yang masuk kat dia. Kalau kita ambil C, siapa yang masuk ke C? Contoh macam B, berapa darjah dekat B? 1 je. Dia kira yang masuk je. Okey? Ini darjah dekat A tak ada darjah. Kesian kat A tak ada darjah. Kan? Dia kena ambil macam tu. Kalau ini kita panggil dia graf yang ada arah. Graf ada arah. Kena ambil hanya orang yang menuju dekat dia. Itu dia punya darjah. Okey, jawapan untuk soalan ni 4. 1, 2, 3, 4. Gelung ni 2. Sebab apa? Dia anti clockwise, clockwise. Macam mana pun pusinglah macam mana pun dua-duanya akan masuk ke C. Masuk ke C. Okey? Itu contoh soalan melibatkan apa? Teori graf kan. Boleh tolong sikitlah kamu dah boleh ingat balik kan apa benda. Darjah apa, tepi apa, bucu apa, pokok apa, subgraf apa. Nampak? Berpemberat macam mana. Okey, macam mana nak cari darjah, jumlah darjah semua okey. Okey, pergi seterusnya. Allah putus. Cabut lagi. Okay. Topik seterusnya adalah garis lurus dan graf fungsi. Ini pun senang. Kan? Soalan objektif ni, soalan-soalan topik-topik yang kamu wajib skor, jawab sungguh-sungguh dalam exam ni trial ni. Okey. Ni saya rasa trial buat kat sekolah ada. Dah trial belum trial kan? Belum. Belum buat kat sekolah. Nanti kena pergi sekolah dah ni. Minggu depan 2 minggu lagi. Betul? Minggu lagi. Kalau dah vaksin tu, okey, standby lah. Tengok soalan nombor topik 3. Topik kita melibatkan garis, lurus atau graf. Fungsi. Dia duduk satu geng lah. Saya letak dia satu geng. Nombor 1. Tengok gambar soalan. Okey. Cari kecerunan. Dia bagi kat situ gambar rajah dia. Ini kamu admit pun saya tengah ajar benda ni. Tapi form 4. Form 5 saya dah lain dah. 6. Ini dia kata OL sama dengan 3 OK. OL sama dengan 3 OK. Cari kecerunan KL. Cari kecerunan KL. Jadi OL sama dengan 3 OK. Jadi kita ada OL, kita ada 6. Masuklah kat sini. 6 sama dengan 3 OK. Jadi OK adalah 6/3. Kan? OK adalah 6/3. Jadi OK adalah 2. Sini. Itu dah dapat jawapan lah. Jawapan kita adalah kecerunan dia adalah sama dengan negatif. Negatif ni turun lah. Negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Dia akan dapat negatif 1/3. Okey. Jadi kesimpulan dia kat sini kecerunan. Pasal kecerunan dulu. Kecerunan M. Okey. Ada 4 perkara kena ingat. Yang pertama. Okey. Formula. M sama dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. M juga sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Ini semua dalam mat dia bagi ni. Okey. Kemudian ni nombor 1, ni nombor 2. Nombor 3. Selari. Kalau selari apa? Kecerunannya sama. Nombor 4. Serenjang. Serenjang dia macam ni. Ni selari. Ini serenjang. 90 darjah. Serenjang maksudnya formula kita M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Kalau yang ini M1, yang bawah ni M2. Kecerunan dia mesti darab dengan negatif 1. Ini cerita pasal formula yang melibatkan apa? Kecerunan. Okey? Nombor 1 senang. Nombor 2. Sapuan dah habis semua ke Sapuan? Habis? Belum lagi cikgu, ada lagi sikit. Ada sikit lagi. Okay. Contoh soalan nombor 2 pula. Tengok. Boleh kalau saya laju ke bagi tahu Bagi tahu.
Saya boleh slow sikit. Okey, kita tengok nombor 2 pula. Dia topik senang ni. Nombor 2, graf. Dia bagi apa? Graf dia y sama dengan x kuasa 2 campur x tolak 6. Dia bagi satu graf kat situ. Graf tu berat ke sebelah kiri. Okey, sini P, sini Q. Okey, soalan dia minta apa? Cari nilai P tolak Q. Okey, yang ni kita panggil dia P ni adalah pintasan Y. Pintasan Y pula. Pintasan X. Pintasan X berlaku apabila Y sama dengan kosong. Kenapa? Sebab koordinat kat sini adalah X kosong. Manakala koordinat kat sini adalah kosong Y. Jadi pintasan Y berlaku apabila X kosong. Ini pintasan Y. Pintasan Y berlaku apabila X sama dengan kosong. Jadi kita boleh gantikan kat persamaan dia untuk dapat. Okey, macam mana dapat P? Kalau Y dia kosong. Y dia kosong. Okey, jadi kita dapat sini. Kosong sama dengan X kuasa 2 campur X tolak 6. Kamu ambil kalkulator, kamu kena faktor benda ni. Nampak? Jadi kena faktor lah. Faktor kita akan dapat kat sini berapa? 2, 1, 2, 3. Tolak positif. Jadi akan dapat dia ini adalah negatif 3. P adalah negatif 3. Kamu ambil pakai kalkulator Okey. Yang ini pula apa? Pintasan Y. Pintasan Y senang sebab X kosong. Kosong kosong negatif 6. C negatif 6. Okey. Pintasan Y juga dikenali sebagai nama dia adalah C. Jadi soalan nak apa? P tolak Q. P negatif 3 tolak dengan Q negatif 6. Jawapan dapat 3. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh Senang tak Isyak soalan dia? Dia kuadratik yang garis lurus senang lah cikgu. Kuadratik. Maksudnya ini topik-topik yang senang. Topik-topik yang senang. Kamu kena skor topik ni. Exam, jangan bagi chance. Skor, betul semua. Topik yang kita bincang malam ni kamu dalam exam nanti kamu kena betul semua. Okey, tapi sebelum betul semua, kena buat semua. Jadi target kita kali ni bukan betul semua lagi lah. SPM betul semua lah. Target kita kali ni untuk trial exam, kamu kena, untuk topik yang mudah-mudah ni, trial, kamu kena buat. Buat semua. Maksudnya tengok soalan tu, kamu rasa, oh boleh. Macam tu. Yang tu penting. Target dia kena ada target juga kan. Okey. Nombor 3. Mana hilang? 1, 2. Nombor 3. Gambar dia begini dia bagi 2 lengkung. 1 kurus, 1 gemuk. Okey, yang ini fx, yang ini gx. Okey. Rajah 6 menunjukkan graf fungsi kuadratik. Okey, 3x fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 5 dan gx sama dengan px kuasa 2 tolak 5. Pandai soalan ni libat. Nyatakan nilai yang mungkin bagi p. Nilai yang mungkin bagi p. Okey, kamu tengok. Mana cerita dia. Okey. Bila kamu tengok ni, efek dia apa? P ni adalah cerita pasal A. Cerita pasal A. Okey, macam mana kita nak congak dia? Contoh congak, kalau saya pindahkan dia, contoh macam ni. Ni saya cerita bagi kamu faham lah. Bila jadikan dia pindah, saya akan jadikan jadi kosong. 3x kuasa 2 tolak 5 sama dengan kosong. Bila saya pindah, saya akan dapat 3 x kuasa 2 sama dengan contoh saya ambil kat sini 5/3. 5/3. Jadi x kita adalah tambah tolak punca kuasa 2 5/3. Ini saya bagi tahu ya. Kamu tak payah buat macam ni macam. Okey? Cuma kat sini kamu tengok yang ni siapa punya? Yang ni f. Apa maksud ni? 5/3 ini kat sini dekat titik ni adalah kita panggil dia punca kuasa 2 5/3. Okey? Dekat sini
dia kena lebih lagi. Kalau dia kena lebih lagi macam mana cerita? Bila dia kena lebih lagi gemuk dia, A kita lagi kecil. Lagi kecil A, dia jadi gemuk. Contoh cecah. Betul tak cerita dia? Tengok saya ambil kecil. Sepatutnya kalau kecil, kat sini kita ambil 2. Tadi apa? 3. 2 lah. 2. Dan P sama dengan 2 kan. Jadi kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 5 sama dengan 0. Jadi x kuasa 2 sama dengan 5/2. Punca kuasa. Jadi kat sini adalah punca kuasa 5/2. Macam tu. Okey. Jadi kesimpulan ni cerita kalau lupa boleh kira. Okey. Tapi kalau kamu nak faham cerita dia, senang aja cerita dia. Untuk yang pertama, kita ambil untuk A x kuasa 2 campur B x campur C. Yang kamu tahu adalah benda ni. Ini adalah pintasan Y. Sebab tu kalau negatif 5, sini negatif 5 lah ni. Macam tu. Yang kedua, A kamu tahu bentuk graf. Kalau dia positif, A kita positif, senyum. Kalau A negatif, masam. Nampak? Itu positif dan negatif. Besar kecil macam mana? Itu kes dia. Besar kecil A ni, lagi besar A, lagi kurus. A ni makin besar dia makin kurus graf. Graf terus je. Tapi makin dia kecil, graf kita akan mengembang. Itu A. Okey? Boleh Negatif positif tak kira. Yang kira hanyalah apa? Yang kita kira hanyalah melibatkan nombor dia. Negatif positif tak kira. Contoh macam soalan ni. Ada negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4 langsung tak boleh letak. Nampak? Kenapa tak boleh letak? Kalau kamu letak, dia tak boleh buat punca kuasa. So, kalau kita letak negatif 2, contoh saya letak negatif 2, apa jadi? Negatif 2 x kuasa 2 tolak 5 sama dengan 0. Kita akan dapat kat sini. X kuasa 2 sama dengan, kalau ambil kalkulator lah, kamu faktor. Kamu akan dapat 5/-2. Kan? X sama dengan punca kuasa 2 negatif. Tak wujud. Dia tak ada. Kalau kamu tekan kalkulator faktor pun dia keluar I. Ataupun dia bagi tahu math error terus. Tak tahu dia tu. Itu kena ingat. Okay. A ni negatif positif hanya menunjukkan bentuk. Berapa besar dia? Menunjukkan kurus gemuk. Itu sifat A. B pula dia kiri kanan. Nampak? Cuma soalan ni. B tak ada, kosong. Maksudnya dia duduk ngam-ngam tengah-tengah. Kan? Bila ada B dia akan sangat. Add ke sini. Add kita panggil dia vertical anjakan. Anjakan apa? Translation. Vertical translation B dia. C ni horizontal translation, sorry. B horizontal bergerak macam kiri kanan. C ni dia gerak turun naik. A gemuk kurus. Itu kuadratik. Sifat kuadratik. Okey, itu antara sifat. Jarang yang pelajar ambil tahu benda ni. Kena tengok Kita jumpa terus tengok soalan nombor 4 pula. Faham tak ni? Boleh? Jadi saya cerita-cerita kamu tak faham pula. Uish, nombor 4 satu-satunya soalan kebat. Okey, tak apa. Dalam topik ni ada kebat ni lah. Kebat. Apa kebat dia? Tengok nombor 4. Soalan nombor 4, gambar rajah dia. Dia kalau kebat ni dia mesti ada gabungan. Okey, kat sini B, sini C, sini X, sini Y. Ni kat sini ada A. Okey, tengok maklumat dulu. Apa maklumat yang berkenaan? Rajah 8 menunjukkan 2 garis lurus AB dan BC pada satah kartes. Kecurunan AB adalah 4/3 mana? Ni. M dia sama dengan 4/3. Okey. Panjang BC adalah 13. Panjang dia 13. Cari pintasan X bagi garis lurus BC. Okay, cari pintasan X bagi garis lurus BC. Dan dia nak mana? Sini. Pintasan X. Nampak soalan kebat?
Okey? Mula-mula sebelum saya buat ni, kita tanya kawan kita dulu. Sapuan dapat tak soalan? Alah cikgu. Boleh? Dapat? Saya rasa saya jawab 5 tak tahulah. 5, okey. Bagus juga. Sebab kau pakai Pythagorean theorem. Betul? Kan? Betul. 13 hint dia kat situ. Segitiga bersudut tegak. Nampak? Segitiga bersudut tegak. Kalau 13 kita boleh gunakan favorite kita adalah 13, 12, 5. Itu je. Tahu benda ni selesai kan. Dia apa kaitan dengan ni cikgu? Apa kaitan dengan ni? Nampak? Okey. Jadi kat sini bila dapat 12 kat sini, sebab A ni dia trik dia kat situ. Okey. Sebab A dia bagi pendek ni. Nampak? Kamu macam mana apa cerita tentang A ni kan? Okey. Jadi sekarang ni dia minta apa? Dia cari pintasan. Okey. Bila dia bagi kecurunan kat sini, 4/3 M tu, kecurunan AB ni dia bagi. Kalau kamu tengok memang kita tak boleh nak kira kecurunan AB. Okey. Yang saya tahu daripada persamaan ni satu je. AB ni positif, yang ini kecurunan dia negatif. Itu saja. Okey, yang lain kita tak dapat cari kat situ. Jadi kat sini kita hanya guna apa? Sebab tu soalan dia kebat. Dia melibatkan apa? Kita panggil dia Pythagoras theorem. Ini kalau 13, sini 12, sini 5. Jadi pintasan X kita adalah sama juga dengan 5. Okey. Boleh tak 13 jadi nombor lain? Kalau kita panggil dia segitiga bersudut tegak. 13 jadi nombor lain. Boleh juga kan? Boleh berlaku. Boleh berlaku kan? Okey. 13. Tapi saya tak ambil lah macam tu kot. Kan? Dia fikir pening-pening ke. Saya rasa ni kot soalan dia lebih kurang macam ni. Jadi jawapan nanti kita ambil. Sekarang ni adalah intercept dia adalah 5. Okey? 5 kan? Boleh Okey? Sekarang kita pergi dekat soalan. Kalau ada perubahan nanti kalau saya terfikir macam lain. Kan? Kita tengok semula. Okey? Nombor 4. Nombor 5. Okey. Graf Uish. Ini ada objektif banyak ni. Soalan dia kamu nampak tak? Oh ada. X kuasa 2. Okey. Apa? Soalan nombor 5. Okey, kalau soalan nombor 5 kita tengok, dia bagi tahu kat situ ada satu persamaan dia bagi. Y sama dengan negatif. Kemudian negatif 2 campur X kuasa 2. Okey, ini saja dia buat ni. Kan? Apa kita buat? Yang ni sebenarnya kita boleh congak boleh, tapi sebenarnya yang terbaik kita buat, kita expand lah. Kalau kembang pun boleh, kan? Macam ni, baru kamu nampak dia punya real dia. Baru nampak bentuk dia. Kalau kita kembangkan, dia akan jadi negatif. Ini akan jadi X kuasa 2 tolak dengan 4X campur dengan 4. Jadi dia akan jadi X kuasa negatif X kuasa 2 campur 4X tolak 4. Jadi kamu akan nampak dengan lebih jelas. Yang mana saya cerita tadi, A kita adalah negatif. Bentuk kita masam. Okey. Ni adalah pintasan
Y kita, penjelasan Y kita adalah negatif 4. Penjelasan Y kita adalah negatif 4. Okey. Jadi, jangan tanda. Okey. Jadi jawapan kita kat situ adalah masam duduk dekat negatif 4. Jadi jawapan kita D. Walaupun dia tak bagi tahu. Sebab apa? C tu bukan. Sebab C tu dia pintasan dia duduk dekat negatif 2. Jadi kita boleh agak cerita dia adalah pasal D. Okey? Dia macam mana dia bagi? Dia bagi apa? Dia bagi pintasan X. Yang dia bagi adalah pintasan X. Pintasan X maksudnya apa? Ambil kalkulator faktor. Ini dapat ni. Bila kita faktor X sama dengan 2. Jawapan kita yang mana? Ini bukan sebab dia senyum. Ini pun bukan juga sebab dia senyum. Sebab graf kita sepatutnya graf masam. Yang ini dia masam tapi pintasan Y dia negatif 2. Kita nak cari pintasan Y dia negatif 4. Okey. Kemudian yang ini, okey, yang ini dia tak bagi tahu pintasan Y tapi kita tahu dia negatif kat sini. Okey. Dan pintasan X kita adalah 2. Jawapan kita kat sini D. Ini guna teknik agak-agak saja kan. Okey, itu nombor 5 untuk topik garis lurus. Nombor 5 sampai 5 je kan ni. Okey. Tengok terusnya. Topik yang last untuk hari ni adalah melibatkan ni. Kita panggil apa ni? Nombor 1, graf gerakan. Graf gerakan ni objektif kan, dia objektif. Graf gerakan dia favorite dalam kertas 2. Okey. Tapi kalau objektif memang dia ada 2 soalan. Satu graf jarak, satu graf laju. Okey. Tengok. Nombor 1 kan, graf gerakan. Kan? Okey, dia bagi soalan tentang laju. Ini 60. 60 tak nampak sangat. 60. Sini 15. Sini 50, 75. Okey. Soalan dia, hitung kadar perubahan laju. Dia nak kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju bagi objek itu dalam 25 minit terakhir. Okey. Dia senangnya cerita dia. Bila kamu tengok kadar perubahan laju, kadar ni maksudnya cerita dia pasal segitiga. Nampak? Kalau soalan ni senang, ada 2 segitiga. Okey. Segitiga depan ni biasanya dia akan sebut perkataan dia adalah yang pertama. Pertama. Iaitu yang ni 15 minit pertama. Yang ni yang belakang ni adalah dia akan sebut perkataan dia terakhir. Dia kata 25, suka hati dia lah. 25. Dia letaklah berapa pun tak kisah, terakhir. Contoh kalau dia kata cari kadar perubahan laju pada 5 minit terakhir. Yang ni juga. Jangan silap. 5 minit terakhir yang ni juga. Sebab kadar perubahan laju ni cerita dia pasal kecerunan. Dia trik dia kalau dia buat kebat ni, contoh soalan ni. Dia kata apa? 5. Kamu pun tengok. Alamak, kat mana nak kira 5? Kamu kena kira kecerunan. Tak payah. Ambil je segitiga. Kan? Kalau dia kata kadar perubahan maksudnya apa? Segitiga. Segitiga mana? Pertama ke terakhir? Itu tengok. Okey? So soalan ni dia nak apa? Yang segitiga terakhir ni ya. Bila kamu tengok yang ni, cara kira dia simple je. Sebab yang pertama kita kena kira dia adalah negatif. Turun negatif. Naik positif. Turun negatif. Jawapan kita akan dapat negatif. Kemudian Y bahagi dengan X. Y bahagi dengan X. Y kita 60. Negatif, jawapan kita akan jadi negatif 60 per dengan yang ini 25 minit. Kita kena tukarkan dia kepada saat. Jangan silap sebab unit dia adalah perubahan laju unit saat. Minit per saat darab 60. Kena tukar Okey, sebab unit tu tengok unit dia. Unit dia kata saat negatif 2. Dia kena tukar kepada
saat. Lepas tu kan. Jadi kita akan dapatlah jawapan kita. Potong lah ni. 1/25. 1/25 berapa? 0.04. Betul ke? Kalkulator tengok. Betul cikgu. Betul 0.04. Tapi kena hati-hati tengok. Kadar pelaju apa? Segitiga. Lepas buat segitiga, tak kisahlah segitiga macam mana. Kalau macam ni negatif, dia ini Y, ini X. Formula kita negatif Y per X. Tapi hati-hati unit. Tengok unit dia. Itu kita panggil dia kadar perubahan laju kan. Okey. Tengok nombor 2 pula. Nombor 2, graf jarak. Okey. Nombor 2 kat sini graf dia wow. Patah balik. Okey. Sini H 6 4 12. Dia bukan macam soalan kertas 2, dia detail sikit Soalan dia pun tanya pelik-pelik. Diberi bahawa laju purata zarah itu dalam 30 saat. Ini jarak. Masa. Okey. 30 saat ialah 24. Hitung nilai H. Okey. Laju purata. Saya je laju salah Laju purata sama dengan jumlah jarak per dengan jumlah masa. Itu formula untuk laju purata. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Dia kata 30 saat. Semua. Nampak? Semua. Jadi kita nak cari jumlah jarak. Jumlah jarak kita adalah ni 6. Sini 6. 6 campur ni tak bergerak. Ini H tolak 6. Apa saya kira penat-penat saya tu. Sorry. Ini terus 6 sampai H. Maksudnya H. Pergi H. Apa yang tinggi? Mana dia patah balik. H campur H. 6 kita tak kira pun. Sebab saya nak tengok. Dia sepatutnya ini 6. Ini adalah H tolak 6. Kita tak payah kira lah. Kita bukan nak ni. Kita nak semua. Sini pergi sampai puncak berapa? H. Patah balik berapa? H. H campur H. Berapa jumlah masa dia? 30 minit. Betul. Salah. 30 saat. 30 saat. Tak payah tukar unit. Okey, berapa dia bagi dia punya laju purata? 24. Sekarang kita boleh kira H kita. H kita akan dapat 24 darab 30 bahagi 2. Kita dapat H kita. Cuba ambil kalkulator. Berapa dapat? 360. 360. Okey. Macam tu cerita dia Okey. Laju purata ingat jumlah jarak bahagi jumlah masa. Untuk graf jarak kita ambil jarak dia pergi paling jauh dan campur dengan dia balik paling jauh. Kalau tak ada balik tak payah kira. Itu nombor 2. Kita pergi terus. Nombor 3. Soalan nombor 3 kat mana soalan? Saya kertas besar sangat ni. Okey, belah. Nombor 3 kat situ. Okey. Ada tu sak. Gitu. 10 18 30 K sini. Okey, maklumat. Laju. Nanti lupa pula laju masa. Unit saat meter. Meter saat. Dia tak ada masalah. Tidak ada pertukaran unit Okey. Jumlah jarak yang dilalui oleh motosikal itu ialah 330 km. Hitung nilai K. Ini graf laju. Untuk graf laju dan masa. Okey, kita ambil contoh macam tu. Segitiga ni adalah kadar perubahan laju.
Tadi kita dah buat kan. Kemudian jarak adalah apa? Luas di bawah graf. Alah. Okey, kalau untuk graf simple macam ini adalah merah ni adalah jarak. Jarak sama dengan luas di bawah graf. Okey, bila luas bawah graf ada 3 bentuk yang selalu kita guna. Sama ada dia boleh jadi segitiga, dia boleh jadi segi empat atau dia boleh jadi trapezium. Formula segitiga luas 1/2 panjang kali lebar, segi empat panjang kali lebar saja. Trapezium 1/2 A campur B kali dengan C. Ini A, ini B, ini C. Okey, untuk soalan ni dia nak apa? Dia bagi jumlah jarak dia adalah 330. Jadi 330 sama dengan kawasan kita yang pertama yang ini. Campur dengan yang ini. Nampak? 2 trapezium. Yang pertama 1/2. Trapezium A campur B. Kiri campur kanan. Maksudnya ini K, ini 10. Jadi saya ambil 10 tambah K. Kali dengan bawah. Bawah dia 10. Campur dengan saya padam formula. Campur dengan yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan 1/2 A campur B. 10, 30. Darab dengan bawah. Bawah berapa? 10, 18, 8 saja. Yang ini kamu ambil kalkulator, kamu tekan yang saya ajar kamu shift calculate tu. Pakai kalkulator untuk kira dia. Tekan terus. Kemudian tekan. Kalau nak mudah tekan, ni dengan ni kecilkan dulu. Ni 5, ni dengan ni 4. Senang tekan sikit. Okey. Boleh cuba tekan. Berapa dapat K? Siapa dah buat ni? $24 cikgu. 24. Okey, sama dengan 24. Soalan objektif tak payah tunjuk jalan kerja sangat. Tekan je kalkulator. Okey, cuma kena tahu cerita dia apa. Jarak adalah luas di bawah graf. Bentuk apa? Trapezium. Dia kena pakai formula luas trapezium. Okey, nombor 4. 4 ni pendek je. Okey. Soalan nombor 4. Graf ni je. Simple je graf dia. Jarak, masa. Okey. Rajah sebelah menunjukkan graf jarak masa. Apakah yang diwakili oleh kecurunan graf tersebut? Tadi kita cerita dah graf jarak masa. Kecurunan adalah jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Kecurunan formula dia apa? Adalah Y per X. Siapa Y? Jarak. Bahagi dengan masa. Jadi kalau jarak bagi masa, siapa jarak bagi masa ni? Jarak bagi masa adalah kelajuan. Kelajuan. Kalau ni jawapan kita adalah A. Kelajuan sama dengan laju. Okay. Tapi kalau graf satu lagi, graf laju masa. Graf laju masa, saya ajar kamu segitiga ni. Kecurunan ni adalah mewakili kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Kalau kadar perubahan laju, dia ada positif, ada negatif. Kalau naik ni, positif. Sini, kosong. Turun, negatif. Nampak? Nama lain dia, kalau kadar perubahan laju naik, namanya pecutan. Okay, yang ini namanya nyah pecutan. Okay, bila dia pakai pecutan dengan nyah pecutan, negatif tak wujud. Sebab nyah pecutan tu dah mewakili negatif. Jadi dia jangan dua kali. Jangan pakai nyah pecutan negatif 3, tak ada. Nyah pecutan 3. Maksudnya apa? Pecutan dia semakin berkurang. Negatif 3. Okay, itu beza dia. Kalau kadar perubahan laju, ada positif negatif. Kalau nyah, dia tanya strict dia. Cari, kira nyah pecutan. Kamu kira macam biasa, tapi jangan letak negatif. Okay, itu nombor 4.
Kita pergi terus nombor 5. Mana? Okey. Oh, dia main-main ni. Okey, nombor 5 Soalan nombor 5 simple juga. Graf dia lah simple. Ni dia bagi graf yang favorite kita. Ni straight, straight. Turun. Cuma kali ni dia ubah sikit kan. Dia bagi sini jarak, sini masa. Tapi dia bagi dalam bentuk sistem 24 jam. Sini pukul 09.30. Sini pukul 10.15. Sini pukul 10.45. Sini pukul 11.10. Okey, sistem 24 jam kan. Okey. Hitung laju purata bagi seluruh perjalanan. Apa formula ni? Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jangan pergi kira luas pula. Ini jarak. Graf jarak ambil terus. Dia pergi berapa? 80. Dia balik pun 80. Jadi jumlah jarak dia adalah 80 pergi 80 balik. Pergi 80, balik 80. Okay, yang ini apa? Dia berhenti sekejap. Kemudian masa dia berapa? Masa dia mula 9.30. Dia habis 11.10. Ambil kalkulator kamu boleh tekan ni 11 darjah 10 minit tolak dengan 9 darjah 30 minit. Ini cara kita pakai untuk tolak kira jam. Terus settle. Cuba kita ambil kalkulator tekan. Okey, 11 darjah 10 minit kemudian tolak dengan 9 darjah 30 minit. Darjah tu jam. Kamu akan dapat terus tekan dalam point. Dalam point tu terus dapat ditukar kepada jam lah point. Okey. Berapa point ni? Kalkulator saya tak ada tukar point pula. Satu jam 40 minit. Satu. Berapa dapat? Ni masa dia. Satu point berapa? 1 point 67. Cuba tekan apa tengok berapa dapat ni. Dia dapat 96. 96 betul tak? Yang jawapan tak ada. 96 jap Satu. Oh, tak ada Laju purata. Oh. Itulah jawapan tak ada. Patutnya jawapan kena ada ni. Kilometer per jam. Ni yang bukan ada salah. Patutnya kita dapat jawapan berapa? 95.8 apa? 95.8 sepatutnya jawapan kamu kan. Saya rasa dia ada salah kira ni.
Saya rasa dia salah. Dia pergi buat soalan ni dia pergi buat apa? 80 je dia kira. Kan? Dia tak kira. Sepatutnya dia pergi 80, balik 80. Okey? Betulkan lah. Ada soalan buku ni silap sikit. Nombor 6 Kita terus nombor 6 Kita nak habis masa dah. 1 minit lagi. Nombor 6. Nombor 6. Ni sempat cikgu 1 minit. Oh, senang nombor 6. Nombor 6 dia bagi gambar rajah dia gini. Sit. Okey, 190. 150. Bawah 4. Sini T. 35. Masa saat. Sini laju. Okey. Jarak yang dilalui oleh Zara itu dengan laju seragam. Patutlah senang. Laju seragam ini Ini yang straight ni. Ini merata kita bagi laju seragam. Sama je. Ini kawasan dia. Dia nak apa? Jarak. Maksudnya dia bagi jarak situ adalah 1950 luas dia kan. 1950 sama dengan luas dia apa? Kotak. Ni lebar darab tinggi kan. Jadi 150 darab dengan T tolak 4. Tekan je kalkulator terus. Berapa dapat jawapan? T dia dapat apa? 17. 17. Ni senang soalan ni. Okey? Bolehlah saya tinggal kamu ada 2 soalan. Boleh buat dah tu 2 soalan. Mudah-mudah je soalan objektif. Okey? InsyaAllah bolehlah. Banyak juga hari ni. Minggu depan kita buat lain tak. Sampailah kamu trial insyaAllah. Kalau kamu ada permintaan untuk nak buat topik apa, kamu kena WhatsApp saya. Sebab cikgu saya nak topik ni WhatsApp. Saya sempatlah susun sikit untuk kamu bantu-bantu Sebab saya tak tahu macam mana kamu punya kelemahan kat mana kan. Sebab senang ni sebab apa? Kamu tak ramai. Bila tak ramai, boleh request senang. Kalau ada 100 hari je, no percayaan. Pergi sikit je. Okey? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ni kita jumpa AdMed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Baik. Terima kasih cikgu. Sama.